jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Itulah Quran dia dah jadi nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala Allah pilih kita pada malam ini. Kita dah berada pada bulan Rabiul Akhir ya. Bila berada dalam bulan Rabiul Akhir, maksudnya lagi berapa bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, lagi tak sampai 5 bulan. Sebab Rabiul Akhir bulan yang keempat daripada bulan Islam. Ramadan bulan yang ke-9. Jadi kalau daripada 1 Rabiul Akhir ke 1 Ramadan 5 bulan lah. Yang ini tak sampai 5 bulan dah lah. Jadi apapun alhamdulillah, syukur banyak pada Allah SWT dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita dan dapat jumpa Ramadan dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan bersiap sedia menerima Ramadan dan dapat memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Allahumma amin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pembacaan kitab kita. Kita sampai pada masih lagi bincang tentang fasal yang ke-22, iaitu rukun solat. Bulan lepas kita dah baca tentang rukun yang keempat, iaitu membaca Al-Fatihah, dan kemudiannya kita dah detailkan pula tentang syarat-syarat Fatihah dalam fasal yang ke-25, dan sabdu pada Fatihah ada 14 pada fasal yang ke-26. Jadi kita sambung balik, kita tarik balik, kita berbincangan kepada fasal yang ke-22, iaitu rukun-rukun salat yang ke-5, iaitu ar-ruku'. Dah habis bincang tentang Fatihah, maka rukun berikutnya adalah ruku'. Ruku' asal maksudnya adalah tunduk je lah. Tetapi tunduk yang dimaksud dekat sini, tunduk yang mana tapak tangan kita boleh mencapai lutut kita. Tapak tangan boleh capai lutut, bukan mesti pegang lutut. Tetapi tunduk tu sampai tapak tangan boleh capai lutut. Hanya itulah minimum kepada rukuk. Dia punya tunduk tu sampai ke tahap tangan boleh capai ke lutut. Itulah rukuk. Tetapi tentulah kan kita dah belajar ada pula sunnah-sunnah rukuk tu, contohnya bagi tegak belakang apa semua tu, ialah itu sunnah.
Ni kita cerita tentang rukun dulu. Bila kita cerita tentang rukun, apa yang sah? Yang sahnya adalah apabila tangan dah boleh sampai ke lutut. Kemudiannya antara syarat kepada rukuk juga adalah kita tunduk. Rukuk itu tak ada tujuan yang lain selain daripada memang untuk rukuk lah. Bukannya kita tunduk dengan tujuan untuk mengelak daripada orang ke nak menampau kita. Contohnya lah, kan ada kes orang tak betul datang tanpa imam kan. Jadi contohlah kebetulan imam tu pula baru habis baca surah. Contohlah. Jadi orang tu datang nak bagi penampau kat dia, dia pun tunduk. Jadi bila dia tunduk, lepas tu dia fikir, tak apalah, alang-alang kan, rukuk je lah kira. Dia tak ada alang-alang dia tak ada istilah tu. Sebab dia tunduk itu dengan sebab nak mengelak, bukan dengan sebab nak rukuk. Jadi kalau ada sebab selain daripada rukuk, tak sah. Tapi kalau tujuan dia sama-sama, tak apa. Contohnya rukuk dan mengelak, itu boleh. Memang dia tunduk tu, dia sedar, okey aku dah habis surah dah ni, nak rukuk dah ni. Jadi tak apalah, dah alang orang datang nak tanpa aku rukuk terus. Jadi tujuan dia rukuk lah, okey lah, tak ada masalah. Macam mana pula kalau yang banyak di kalangan kita hadapi, iaitu tak ada niat langsung. Dia panggil apa? Semayang autopilot. Faham tuan-tuan? Kan? Dia tak sedar pun dia rukuk. Kan? Sebab imam dah rukuk, dia rukuk je lah. Ataupun semayang seorang sekalipun, dia dah biasa semayang. Kan? Sedar-sedar, dah dekat ketiga dah. Contohnya. Maknanya kan, dia rukuk tak ada niat dah kan? Dia tak sedar pun dia rukuk. Tidak, sujud, duduk atas duduk sujud. Kepala tak ke mana-mana je kan? Jadi, dalam keadaan macam tu sah, tak ada masalah. Dia yang tak boleh adalah ada niat, tujuan dia lain. Tujuan rukuk tu lain. Memang tujuan dia untuk benda lain, itu yang tak boleh. Itu berkaitan dengan rukuk. Syarat pada rukuk juga sebenarnya adalah ada satu lagi, iaitu nombor 6, diam sekadar membaca subhanallah pada rukuk. At-tuma'ninatu fihi. Dalam kitab kita dia dijadikan rukun yang ke-6. Walaupun kita biasa belajar, dia combine-kan sekali. So rukuk dan tuma'ninah. So tuma'ninah tu pun salah satu daripada syarat kepada rukuk, ataupun kalau dalam kitab yang ni dijadikan sebagai rukun. So kena tuma'ninah, maksudnya tak boleh bersambung. Okay, seterusnya i'tidal. Yang ketujuh i'tidal. I'tidal maksudnya tegak, lurus. Dan dari segi syarak kembali kepada keadaan sebelum daripada rukuk. Jadi kalaulah dia semayang tu berdiri, berdirilah i'tidalnya. Kalau dia semayang duduk, maka duduklah i'tidalnya. Macam itulah. Kembali kepada keadaan sebelum daripada rukuk. Dia rukun yang pendek, pemisah antara rukuk dan juga sujud. Rukun dia pendek je. Syarat dia antaranya adalah macam tadi juga, dia bangun bukan dengan sebab yang lain. Kalau tujuan dia bangun sebab dia dah lengung sangat rukuk tu, nak tegakkan pinggang dia, dia lupa dia nak kena i'tidal, tak sah lah. Dan salah satu syarat dia juga adalah dia tak boleh panjangkan rukuk lebih daripada zikir yang disyariatkan padanya dan kadar bacaan Al-Fatihah. Maknanya kalau lebih, maka batal solat dia. Jaga-jaga. I'tidal tak boleh lama-lama. Jangan pula termenung. Nak sujud ke tak? Nak sujud ke tak? Contohnya lah kan. Lama dia berdiri. Ataupun dia berzikir macam-macam. Padahal zikir waktu i'tidal tu kan pendek aja. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu je lah. Bukan panjang sangat. Tiba-tiba dibantainya lagi panjang daripada Fatihah. Itu maknanya something wrong lah. Dia pula Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Dia pun alhamdulillah, 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 alhamdulillah kan. Sebab dia kata Allah mendengar orang yang memuji,
dia pun sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah 1000 kali Alhamdulillah waktu i'tidal, tak sah. Tapi kalau zikir tu disyariatkan tak ada masalah. Contoh waktu sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali waktu i'tidal. Yang tu disyariatkan sebab itu memang konten dalam sembahyang tersebut. Tapi sembahyang lain tak boleh. Maknanya kalau bukan sembahyang tasbih tak boleh nak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali waktu i'tidal. Rukuk tak apa, sujud tak apa, lama-lama tak apa. Rukuk lama boleh, sujud boleh lama, i'tidal jangan. Lagi antara yang disyariatkan juga adalah kunut, sama ada kunut subuh ataupun kunut nazilah, yang macam kita baca waktu sekarang ni. Contohnya waktu perang Gaza ni kita akan baca kunut nazilah. Jadi bila baca kunut nazilah tu disyariatkan, jadi okeylah, panjang pun tak apa sebab memang disyariatkan. Bacalah kunut tu panjang, tak apa. Jadi kunut nazilah dibaca pada rakaat terakhir kan, pada setiap kali solat. Jadi solat zuhur ke solat asar ke ada kunut nazilah pada rakaat yang terakhir. Jadi solat zuhur rakaat keempat, solat maghrib rakaat ketiga, solat subuh rakaat kedua, macam kunut subuh. Macam itulah. Cuma baru ni saya perhatikan yang dibuat berkeliling oleh pihak Jawi. Sebab tuan-tuan di wilayah sembahyang hajat lepas sembahyang Jumaat baru baca kunut nazilah kan. Dia tak baca kunut nazilah tu waktu sembahyang Jumaat. Kata tuan-tuan buat macam ni kat sini. Surah tu baca ni. Lepas sembahyang Jumaat kan? Masa sembahyang Jumaat. Okey. Yang saya tengok berkelilingnya lepas sembahyang Jumaat dia buat sembahyang hajat. Waktu sembahyang hajat tu baca kunut nazilah. Jadi yang tu tak best sangat. Kenapa? Sebab orang dah balik lah kan. Sebab sembahyang hajat tu tak mesti orang sembahyang sekali kan. Dah alang-alang dapat semua orang ada sekali, kan lagi afdal doa waktu tu. Jadi kalau tuan-tuan buat waktu sembahyang Jumaat tu, rakaat kedua sembahyang Jumaat tu bagus lah. Waktu kunut nazilah waktu tu, jadi semua orang akan aminkan. Saya sembahyang baru ni di KL. Jadi sembahyang sembahyang hajat. Waktu sembahyang hajat tu baru baca kunut nazilah. Jadi sedangkan kunut nazilah ni sunat waktu sembahyang fardu, tak ada masalah. Dia bukan kena buat sembahyang hajat baru doa, tak. Sembahyang fardu 5 waktu tu kita baca. Even sembahyang maghrib, sembahyang isyak pun boleh kita baca, tak ada masalah. Okey, itu berkaitan dengan i'tidal. Cuma kunut nazilah ni dia kena belajar betul-betul lah. Waktu musim perang dekat Gaza ni sesuai lah kunut nazilah tu, cerita pasal perang. Tapi kalau berlaku banjir besar pun kunut nazilah sama juga, tak masalah. Sebab dia pergi Google dia kunut nazilah kan. Jadi dia nak minta waktu pasal banjir, minta Allah Ta'ala selamatkan bangsa banjir. Tapi ya Allah hancurkan mereka, hancurkan mereka. And Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzibhum kan. Sudah kan. Padahal nak doa selamatkan bangsa banjir. Jadi tak kena lah. Ihzibhum tu kan hancurkan mereka, kalahkan mereka, binasakan mereka. Sekali. Jadi doa tu sesuai untuk waktu perang ni, cantik lah. Okey. Selesai. Ada soalan pasal i'tidal dan rukuk? Tak ada. Terus dan i'tidal syarat dia juga kena tumaninah. So rukun yang ke-8 diam sekadar subhanallah pada i'tidal. Maknanya dia tak boleh bersambung antara bangun daripada rukuk dan turun sujud. Jangan bersambung. Dia mesti ada stop pergerakan kita. Lagi nombor 9, sujud 2 kali. Okay, sujud 2 kali. Sujud tunduk dengan berasa hina, kan? Itu maksud sujud. Dan maksud sujud dalam semayang adalah meletakkan dahi di tempat semayang. Itu termasuk sujud, meletakkan dahi di tempat solat asalnya lah. Tapi kan ada orang yang tak mampu, itu cerita lain kan? Jadi dia ada pula syarat-syarat dia. Antara syarat sujud adalah
Yang nombor 11, nombor 10 tu diam sekadar subhanallah, tumaninah. Kita dah faham ni. Lagi tumaninah tu kena yakin. Dalam bab sujud dan dalam bab i'tidal semua, tumaninah ni kena yakin tau. Maksudnya kita yakin kita dah berhenti, barulah kita mulakan pula perbuatan yang berikutnya. Bukan dalam keadaan lebih kurang lah, agak-agak je lah kan? Macam rukuk tu kan, bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, dah berhenti dah sekejap pun. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh pakai kod kat situ. Dia mesti yakin dah tumaninah, maksudnya dah berhenti, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dia yakin kan? Maksudnya kita memang dah stop. Bangun, pergerakan bangun tu dah stop. Ada yang tanya, ustaz, kalau jari saya bergerak lagi, rambut bergerak, tu tak apa kan? Kalau contoh sami Allahu liman hamidah, rambut dia masih goyang, rambut dia ni apa, model Ellen shampoo kan? Lepas tu dia dah berhenti, lepas tu Allahu akbar, dia terus sujud. Dia tanya, tumaninah ke tidak? Rupanya tumaninah dah. Sebab tumaninah tu dikira pada perbuatan bangun tu. Perbuatan bangun tu dah berhenti dah. Rambut dia bergerak, tak ada masalah. Itu tak bincang. Okey. Lagi sujud tadi. Okay. Sujud kena yakin dah tumaninah baru boleh bangun. Lepas tu sujud antara syarat dia mesti atas 7 anggota. 7 anggota apa dia? Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Sujud mesti dahi ada diletakkan di atas tempat solat, bukan dikenakan tapi diletakkan. Okay. Sujud punya syarat lain apa dia? Dahi mesti ada terbuka sebahagiannya. Terbuka sebahagian dahi, sebahagian, bukan mesti semua. Sebahagian daripada dahi kena terbuka. Maksudnya sebahagian daripada dahi itu dia mesti kena pada tempat sujud, mesti dikenakan pada tempat sujud, tak boleh berlapik. Sebahagian. Jadi kalau semua dahi tertutup, tak sah. Pakai serban tutup keseluruhan dahi, tak sah. Pakai telkung sampai ke kening kan, tak sah. Pakai purdah tutup habis dahi, tak sah. Maksudnya dia tak boleh tutup dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan dia. Jadi contoh, saya pakai selendang ni. Ini bukan serban, contohnya saya letak dekat sini. Jadi dia bergerak dengan pergerakan saya kan. Lepas tu dia bergerak dengan pergerakan saya. Bila sujud, saya sujud atas ni, begini, tak sah sebab dia bergerak dengan pergerakan saya. Tapi kalau saya letak dia ke atas lantai, saya sujud atas dia, tak apalah, sebab dia bukan bergerak dengan pergerakan saya. Dia dah berhenti kat situ, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita letak kat sini, jaga-jagalah. Ini ada orang dia tak perasan kan, dia pakai macam ni, lepas tu bila dia sujud atas macam ni, itu tak sah. Okey. Kain telkung macam tu juga perempuan. Kadang kain telkung tu ke depan. So, kalau kain telkung tu ke depan, dia sujud atas kain telkung yang dia tengah pakai, memang bergerak dengan pergerakan dia, tak sah. Sebab dahi tu dia mesti terbuka. Yang tadi tu dia kira tertutup. Okey. Rambut terlalu tebal, panjang dan tebal, tutup habis dahi kan, tak boleh lah. Rambut macam Undertaker, dia tutup habis dahi dia, contoh tak boleh lah. Tapi kalau tutup separuh, buka separuh, sah, tak ada masalah. Pakai topi macam tu juga. Ada setengah orang dia pakai topi, dia terbalikkan topi dia. Terbalikkan topi dia, tapi topi macam ni yang dia pakai. Ya, dia topi dia pakai macam ni. Adalah lubang sikit kat sini, tapi tebal, dahi tu tak kena. Kan? Sebab topi tu tebal, ada dia punya strap dia tu. Jadi yang ini tak kena, walaupun terbuka tapi tak kena, tak boleh juga.
Dia kena, mesti kenakan benda tu, apa, dahi kita sebahagian daripadanya pada lantai. Kalau benjol ataupun ada bengkak dekat dahi, kadang-kadang ni budak remaja tanya soalan jerawat. Ada jerawat pula, jerawat yang besar-besar tu kan, dekat sini. Dia kata sakit Ustaz kalau sujud kan. Jadi kita kata kat dia, tak apa, sebelah lagi kosong. Sujud sengit. Tak apalah, dia sujud sengit lah. Yang penting sebahagian daripada dahi kena. Kita tak kata semua dahi mesti kena, sebahagian aja. Dan kalau sakit, ambillah sebahagian aja, sebab sebahagian tu mampu. Lain lah kalau memang tak boleh langsung. Contoh memang perlu dibalut, doktor pesan kan, doktor cakap tak boleh buka balutan ni, ataupun memang luka tu semua seluruh dahi, tu cerita lain, tu memang dia tak mampu. So dia buatlah apa yang dia mampu saja, dia isyarat sajalah. Tapi kalau selagi mana mampu, kena buat apa yang termampu. Lagi? Apa lagi? Apa soalan pasal sujud lagi? Minggu bulan lepas banyak ada soalan Ustaz Amir tanya. Apa benda lah pasal sujud? Apa? Hidung tidak. Hidung sunnah. Dia bukan syarat. Rukun, apa syarat ataupun dipanggil anggota sujud 7 je. 7 tadi kita sebut kan? Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Yang dimaksudkan dengan kaki itu adalah jari-jari kaki. Dia bukan ibu jari, jari-jari kaki. Perut jari-jari kaki. Perut jari kaki maksudnya bahagian yang bukan bahagian kuku tu lah, bahagian sebaliknya. Daripada bahagian depan sampailah ke bawah tu, semua tu dipanggil perut. Maknanya macam ni jari kita ni kan, belah sini ni bahagian zahir, bahagian sini dipanggil butun al-asabi'. Daripada atas ni sampai sini, ni semua dipanggil jari-jari kaki. Dipanggil perut jari kaki. So kalau kena macam ni, dah sah lah. Kan? Macam ni dah sah. Yang tak sah macam mana? Kalau kita bengkokkan macam ni. Kan? Kita bengkok. Bengkok macam ni tak sah. Dan ada lagi satu fashion orang sujud yang saya tak faham kenapa. Tergantung. Ini pun ada juga ni style ni. Tengok kat masjid kan. Kenapa kau gantung kaki kau kan? Waktu sujud kaki dia terangkat. Jadi memang yang tu tak sah lah kan, sebab dia tak letakkan. Ni kan kita panggil anggota sujud. So kaki tu anggota sujud, mesti letak. Dia tak boleh terangkat macam ni. Terangkat tak boleh, macam ni pun tak boleh. Tapi kalau sekadar kena macam ni, tekankan sikit kan. Jadi bila tekan je, maknanya dah kena lah bahagian ni. Dah lah. Walaupun kita, ialah kalau ikut sunnahnya, kita akan belajar kan, jari itu semua kita akan bengkokkan menghadap ke arah kiblat. Kan kita ulang balik, kita sekarang tengah cakap pasal rukun kan, kita bukan bincang bab sunnah. Sunnah tu nanti kita bincang. Dan sekarang ni kita bincang bab rukun, bagi lepas je dulu. Yang penting bagi lepas, maknanya sembahyang tu sah. Kita bukan cerita mana yang terbaik cerita mana yang sah. So bila diletakkan je ni, ditekan je ni, maka sah. Walaupun tak kena semua jari. Sebahagian daripada jari dah cukup dah. Kaki kanan, kaki kiri. Dah. Macam juga dengan tapak tangan. Tapak tangan ni maksudnya belah sini. 2 tangan. Jadi kalau dia sujud macam ni sikit, sengit, boleh. Sebahagian. Ataupun macam ni. Dia bengkokkan macam ni. Sah lagi. Yang tak sah, dia sujud macam ni. Allahu Akbar. Kononnya, sebabkan sujud kita kena banyak berdoa. Doa kan tangan kena ke langit. Ini ajaran sesat lah. Jadi sujud macam ni. Allahu Akbar. Macam tu kan? Tak sah. Dia kena macam ni. Itu je dah. Tapi kalau begini pun sah, begini pun sah, begini pun sah. Yang pentingnya kena lah macam ni. Contoh okey ni. Tapak tangan. Mana-mana daripada tapak tangan kena. Okey lagi?
Tak membatalkan sebab tumanina dah ada. Yang tak boleh kalau tak ada tumanina langsung. Banyak dah sujud, tak sempat tumanina garu dah. Banyak sebelah tangan je dia sujud. Sampailah dia bangun, Allahu Akbar. Banyak tangan tak letak. Garu je. Tak sah. Tapi kalau ada seketika yang tumanina, lepas tu dia angkat tangan garu, masih lagi sah. Kan? Sebab dah ada tumanina. Kan syarat dia paling kurang tumanina. Tumanina ni sekejap je. Subhanallah. Gitu je. Dah. Jadi dia letak sekejap, lepas tu dia garu. Okey lagi. Masih lagi sah. Sebab ada orang dia takut sangat nak garu waktu sujud tu. Kan? Tak boleh. Tujuh anggota kan. Tak boleh angkat langsung. Kan tak boleh angkat langsung. Boleh. Yang selalu sekali berlaku salah faham pada muslimat adalah berkaitan dengan tangan kan. Tangan dia kata kena letak tanpa berlapik. Jadi bila dia sujud aja, dia tolakkan dia punya telkung dia ke tepi. Bila dia tolak telkung dia ke tepi, kadang kena kawan sebelah. Nasib engkau lah. Saya suka duduk sebelah aku. Jadi dia sujud je tolak. Dia sujud je dia tolak macam tu. Yang tu tak betul. Sebab tangan kalau letak atas kain telkung pun tak ada masalah. Kan? Tak payah nak tolak-tolak macam tu. Sebab apa? Sebab yang kena terbuka hanya dahi. Rukun yang lain mana ada kena terbuka. Kalau rukun lain terbuka juga, batal sembahyang. Syarat yang anggota yang lain. Anggota sujud antaranya kan lutut. Kenapa tak sembahyang buka lutut je? Dah jadi jalan sesat dah ni. Asal sembahyang je lutut terbuka, pakai serajin koyak kat lutut kan. Orang tanya kenapa? Dia kata ni anggota sujud ni. Tak boleh berlapik dia kata. Jadi tak betul lah tu confirm jalan sesat. Jadi lutut tutup kan. Tangan kaki tutup. Tangan pun kalau tutup tak ada masalah. Kita bukan cerita mana yang afdal kan. Kita cerita sah dulu. Sekali lagi. Jadi tangan letak atas kain telkung tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tak payah nak kena kuat-kuat. Ini saya sebut salah faham ramai orang. Sebab saya ada tengok influencer hari itu pun seorang cakap benda ni. Dengan penuh confident waktu dia cakap. Influencer perempuan. Follower ramai berjuta. Penuh confident dia cakap. Dia kata ramai orang tak perasan. Banyak wanita yang salah bila semayang. Tak sah semayang mereka. Sebab apa? Sebab bila sujud, tangan tu diletakkan atas kain telkung dia. Kita kena tolak kain telkung dia. Sebab tangan ni anggota sujud perempuan. Jadi cuba perempuan bayangkan berapa ramai orang perempuan yang semayangnya tak sah. Patutlah akhlak makin teruk dalam masyarakat kita apa semua. Sebab kain tak. Sebab tangan letakkan atas telkung punya salahnya. Macam-macam boleh panjang pula dia cerita yang pasal akhlak buruk apa semua ni kan. Akhlak buruk sebab semayang tak betul. Semayang tak betul sebab apa? Tangan letak atas kain telkung. Itu je. Jadi ceritalah gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Semuanya hasil daripada mak-mak yang semayangnya tak betul. Menyusukan anak, membesarkan anak dalam keadaan gitu gini-gini kan. Sudah. Dia punya basic yang awal salah. Ini zaman sekarang ni zaman banyak sangat orang pandai bercakap. Bahaya. Tadi saya on the way ke sini ada orang telefon. Cerita pasal seorang influencer juga. Influencer dari Penang. Dia kata. Orang utara. Penang. Orang perempuan juga. Pun follower tinggi dia kata. Saya pun tak kenal. Dia kata follower dia tinggi Ustaz. Like dia juta Ustaz kat TikTok. Dia kata. Dia cerita pasal ibu susuan. Dia kata pasal ibu susuan ni, dia kata kalau ambil pil hormon injek nak bagi dapat susu, lepas tu dia menyusukan anak tu, anak angkat. Dia kata kena ingat perempuan dengan suami tu dia bukan mahram baby tu. Sebab apa? Sebab dia dapat susu tu bukan dengan mengandung kata, sebab dengan pil hormon kata. Saya kata kalau dia kahwin dia waktu bujang dia ambil pil tu ataupun dia injek tu dapat susuan, lepas tu dia kahwin dengan lelaki tu,
lelaki tu mahram tak dengan budak tu? Mahram. Sebab apa? Dia jadi bapa tiri. Kan? Bapa tiri kan mahram. Ini kan pula memang suami dia. Kan? Lagilah memang confirm mahram. Tak kisahlah dia ambil pakai injek ke tak injek ke. Memang confirm mahram sebab suami ibu susuan. Suami ibu susuan, kalau ibu susuan tu kahwin 10 kali pun 10 lelaki tu mahram dia. Dia bukan kira susuan tu daripada siapa pun tetap jadi mahram. Kan? Tapi orang nak pandai bercakap ni macam itulah. Dia buat konten dan ramai orang share. Dia kata sebab ramai orang perempuan tak tahu benda ni. Jadi banyak berlaku perkara-perkara yang haram kerana sebab benda ni. Dah masuk waktu Okey, kita berhenti dulu untuk azan isya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, insya-Allah kita sambung lagi. Satu lagi soalan, orang kena tanya, kata Ustaz, boleh tak kalau saya sujud dekat atas bantal? Maksudnya sebab dia kadang-kadang sakit kepala ke apa contohlah. Jadi dia nak sujud tu dia tak nak terlampau rendah ataupun mungkin keras kan.
Jadi dia nak sujud atas bantal, dia letakkan bantal, dia sujud tu kepala dia letak atas bantal. Boleh ke tidak tuan-tuan? Saya tanya kepada tuan-tuan, tuan-tuan tak tanya saya tanya tuan-tuan. Boleh? Dah pernah buat? Jadi tak apa lagi ni bantal. Boleh kalau dengan syarat jangan letak 5 bantal. Bertindih-tindih itu jangan. Okey, syarat sujud apa? Salah satu syarat sujud adalah kepala dan bahu mesti lebih rendah daripada punggung. Okey? Dia mesti begitu. Jadi selagi mana dia lebih rendah, maka sah. Jadi kalau bantal tu tinggi, menyebabkan bahu kita sama level dengan punggung ataupun lebih tinggi daripada punggung, maka tak sah. Jadi itu dia syarat dia. Kepala dan bahu mesti lebih rendah daripada punggung. Tak lebih. Tak, bantal pun ikut tengok tebal ke. Kalau bantal tebal betul 2 bantal pun cukup dah. Bantal hotel tu kan. Sekarang kan banyak orang jual bantal hotel. Dia letak 2 tu pun kadang dah tinggi dah. Hanya bahu tu mungkin dah sama level dengan punggung dia. Ataupun mungkin lagi tinggi bahkan. Dia tak kira sujud dah lah kalau macam tu. Ini cerita orang yang sujud yang sempurna lah. Orang yang solat berdiri elok apa semua. Tapi kalau kita solat duduk, kita tak boleh nak sujud, itu cerita lain. Tak adalah syarat yang tadi ni. Sebab yang ni pun ada diviralkan seorang ustaz bercakap. Dia suruh kalau solat duduk atas kursi pun, dia suruh kepala kena lebih bawah daripada punggung. Lepas tu dia tunjuk contoh pula tu. Dia pun tunjuk contoh. Memang dia sujud tu kalau solat duduk atas kursi tu, dia tunduk tu memang bawah betul. Bawah daripada lutut tu. Tu. Dia kata baru sah kata. Jadi ceritanya pula ustaz tu memang kurus betul. Jadi tak ada spare tayar. Jadi dia nak tunduk tu memang boleh sangat lah. Tak ada masalah. Jadi senang ceritanya itu bukan syarat. Syarat yang itu tu kalau sujud ke bawah. Kalau kita duduk atas kursi, sujudnya dipanggil al-ima'. Ima' ni maksudnya isyarat. Jadi isyarat ni dia tak sama macam yang the real thing. Jadi yang penting isyarat ni apa dia? Tunduk dan boleh membezakan antara rukuk dan juga sujud jika mampu. Maknanya kalau rukuk macam ni, sujud lebih sikit. Itu je. Kan rukuk ni, sujud lebih lagi. Dapat bezakan antara rukuk dengan sujud. Itu je syarat. Nak bezakan antara rukuk dengan sujud. Bukannya kena lebih. Macam yang tadilah. Syarat-syarat yang tadi tu. Sebab kalau ikutkan semua syarat kena patuhi, tak lepas lah. Dahi pun tak sampai. Tak payahlah cerita kata kena lebih rendah apa semua tu. Dahi kena sampai. 7 anggota kan. Ni tak ada 7 anggota, kaki je kat bawah. Tangan tak kena, lutut tak kena. Itu ada satu orang solat dia sujud atas kursi tapi tangan dia sampai ke bawah. Dia sujud tapi tangan dia kat bawah bukan kat lutut. Kat bawah. Wallahu alam dia. Tak tahu apa sebab dia. Mungkin sebab dia fikir tu lah anggota sujud tu lah. Kita tanya dia balik, habis tu dahi bukan anggota sujud. Jadi bila kita solat duduk, dia kata solat duduk ni, rukuk dan sujudnya dipanggil imam. Dia adalah sebagai isyarat. Isyarat ni dia itu je. Dia untuk membezakan rukuk dan sujud. Dia tak ada syarat-syarat dia panjang macam yang kita bincang hari ni. Yang kita bincang tadi ni semua kalau sujud ke bawah. Itu je. Jadi kalau nampak video macam tu jangan sebarkan. Siapa yang dah belajar haram sebarkan. Dosa sebarkan. Okey. Selesai. Ada soalan pasal sujud? Ya.
Doa. Jadi orang ni sebaca di sujud sampai lah imam habis baca takbir akhir. Dan imam dah habis baca pun imam dah sujud lagi. Okey. Dia tidak menjejaskan dari sudut rukun solat, sebab rukun solat sujud dia tak kisah panjang. Dia beza dengan i'tidal dan juga duduk antara dua sujud yang tak boleh panjang. Sujud dia boleh dipanjangkan. Dan dari segi syarat berjemaah pula, yang membatalkan jemaah adalah kalau kita tertinggal daripada imam lebih daripada dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan. Dekat sini dia tak tinggal lebih daripada dua rukun perbuatan, sebab duduk tayat akhir satu je. Rukun perbuatan dia duduk. Dia sujud, kawan tu duduk kan, imam tengah duduk. So satu perbuatan sahaja. Jadi dari segi batal tak batal, dia tak batal. Solat dia sah. Tetapi ada tetapi dia jugalah. Tapi dia apa? Mana lebih baik? Kalau tanya soalannya mana lebih baik? Ya, memang lebih baik kita ikut imam kerana imam dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan kita lambat sangat sampai timbul pula keraguan. Jadi ikut imam ke tidak sebenarnya. Jadi kalaulah sikit aja tu tak ada masalah. Tapi kalau dah sampai imam pun habis tahiyat pun tak bangun-bangun lagi, maknanya seolah-olah dia tak nak ikut imam pula. Maka yang lebih afdal adalah dia ikut imam. Maknanya kalau dia nak sujud panjang tu, sujudlah lepas tu bila dia sembahyang sunat contohnya. Kejap lagi kan dia nak sembahyang sunat, sujud lama-lama tak ada masalah. Jawab soalan insya-Allah. Sebab saya tahu ada ustaz yang melampau-lampau pula kata tak sah. Saya tanya balik, kenapa tak sah? Tak boleh jawab. Dia kata sebab tak ikut imam. Adakah semata-mata tak ikut imam terus jadi tak sah? Tanya dulu. Sebab lambat daripada imam. Lambat daripada imam adakah semua jadi tak sah? Tak juga. Kan? Sebab dalam peraturannya, kalau lambat lebih daripada dua rukun, baru batal. Ini baru satu rukun. Jadi tak adalah sampai tak sah. Doa dalam sujud adakah ada beza? Maksudnya dia sujud afdalan itu dalam solat fardu dengan solat sunat. Tak disebutkan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata akrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah dalam keadaan dia bersujud. Maka banyakkanlah berdoa dalam sujud. Banyakkan berdoa dalam sujud ni Nabi tak sebut solat fardu ataupun solat sunat. Dan Nabi tak sebut solat siang ataupun solat malam. Dan Nabi tak sebut solat bersendirian ataupun solat berjemaah. Nabi cuma sebut secara mutlak sujud adalah tempat paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Maka banyakkan berdoa. Itu je. Jadi bila-bila kita sujud, memang kita digalakkan berdoa. Dan bukan hanya pada sujud yang terakhir pun. Semua sujud memang waktu antara kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kita paling dekat dengan Allah apabila kita sujud. Itu salah satu daripada dalil para ulama akidah yang mengatakan Allah Ta'ala tu tidak bertempat satunya. Bukan macam yang dia kata apa, kalau naik gunung lagi dekat dengan Allah Ta'ala sebab Allah dekat langit. Itu tak betul. Kan? Dia kata Allah dekat atas. Habis Nabi kata paling dekat waktu sujud. Waktu tu Allah Ta'ala kat bawah pula tu. Tak. Allah tidak bertempat. Maksudnya bila Allah Ta'ala dekat tu maksudnya rahmat Allah Ta'ala terdekat. Doa waktu itulah paling mustajab sekali. Jadi waktu sujud banyakkan berdoa. Cuma ingat je lah doa dalam sujud kena bahasa Arab lah. Kan? Jangan baca bahasa Melayu pula. Baru ni ada sebut, tadi nak soal, ada tu baru ni ada orang cakap. Ada orang tanya, semayang Jumaat baru ni, kan ada kunut nazilah dekat negeri lain yang bukan wilayah, satu negeri. Kunut nazilah waktu semayang Jumaat. Imam tu bantai kunut nazilah tu bahasa Melayu. Dengan penuh semangatlah, ya Allah hancurkanlah orang Israel, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Jemaah kat belakang. Dia sebut bahasa Melayu, semayang Jumaat.
Aduh, pening. Imam pun. Imam sembahyang Jumaat macam tu. Semayang mana boleh cakap Melayu? Dia terlupa kan dia tengah semayang. Tapi pelik pula kan kau terlupa kan. Semayang Jumaat pun. Zaman sekarang macam-macam. Marah sangat. Marah sangat mungkin lah. Emosi kan. Panas. Okey. Jadi waktu sujud nak doa kena bahasa Arab juga. Tadi sebab bahasa Melayu Nak baca bahasa Melayu, doa lepas semayang lah. Lepas semayang baca lah bahasa Melayu, tak ada masalah. Kan? 1 jam doa pun tak apa bahasa Melayu. Lepas semayang. Kan? Tengah semayang baca bahasa Arab. Salahnya tak apa dia bahasa Arab. Itu masalahnya. Jadi kita doa macam mana nak doa ni? Ada saya tengok kemarin dia pegang handphone. Imam tu. Doa nak Quran nazilah tak apa kan. Dia pegang handphone. Lepas doa tu. Lepas tu doa kunut je dia keluarkan handphone ni. So tahu dah tu lah. Hanya memang Quran nazilah dia tak hafal lah tu. Tak apalah. Salah saya juga. Orang tolak saya tak nak jadi imam. Sebab suara saya tengah segak. Saya cakap lah suara tengah segak ni baru baca gambar pula suara lagi segak kan. Tak boleh kata. Orang pun tolak orang ni kan. Jadi Quran nazilah dia keluarkan handphone kan. Tengok tak apa sah. Itu okey lagi sebab dia baca bahasa Arab kan. Tengok baca bahasa Melayu je silap keluarkan handphone baca terjemahan kan. Sudah. Itu memang tak sah lah. Okey. Itu pasal sujud. Ada soalan lagi pasal sujud? Itu bukan rukun, itu bukan syarat, itu sunnah. Sunnah menjarakkan antara perut dengan peha. Maknanya jangan terlampau kecil sangat sujud tu, rapat sangat. Jadi macam orang duduk tu, macam duduk lepas tu letakkan kepala je ke depan kan. Jadi perut dengan peha tu bercantum. Yang tu yang tak boleh kan. Tapi kalau dah perut dah besar, macam mana orang pregnant macam tu kan. Lepas tu kena juga. Tak apalah, jangan pula sebab pregnant jadi kena jauh pula ke depan pula kan. Sebab tak nak kena ke apa. Bahaya dah pula. Ni kita cerita ni maknanya position duduk sujud tu. Sebab ada satu ajaran ni dah ada pernah disiarkan sesat pun sebelum ni. Dia sujud dia kena jauh. Sebab tadi punya soalan tadi kan jangan rapat. Dia pula sujud kena jauh. Jadi kalau kita tengok orang ikut ajaran ni, semua sujudnya panjang ke depan. Dia punya alasan guru dia cakap yang paling afdal dalam sembahyang adalah panjangnya sujud. Saya bila dengar tu, dia betul kau buat lawak ke apa? Kata tak, memang kita belajar macam tu. Panjangnya sujud tu dia faham secara literal panjang tu. Jadi dia ke depan panjang ke depan. Orang panjang sujud tu banyak berdoa. Bukannya position tu panjang ke depan. Memang kesian kalau kita tengok orang dia sujud. Saya kesian saya tengok macam ni punya position. Lengoh ni kalau sujud macam ni. Memang confirm tak boleh lama punya. Lengoh lah kalau ke depan sangat. Kan? Dia tak bagus pun untuk belakang kita ni. Dia akan lengoh. Jadi sujud ni sebenarnya yang selesa. Sunnahnya memang begitu. Yang selesa tu sunnah. Dia tak ada sampai nak kena ke depan macam tu. Dan bahayanya dia adalah bila dia punya punggung dia pun jadi rendah lagi. Kalau dia punya depan tu ada bantal macam tadi kan, tak payah 2 bantal. 1 bantal pun dia dah jadi tinggi lah. So itu je lah. Kita tak adalah kata terus batal apa dia buat tu, tapi kesian lah. Ni kata-kata ikut guru yang salah macam tu lah. Dia dah menyusah-nyusahkan lah. Okey. Ada lagi soalan pasal sujud? Sujud. Kita masih bincang pasal rukun ya. Jadi kalau sekiranya rambut tu kena 3 orang atau 2 orang, adakah dia patah juga ataupun dimaafkan?
Macam kita sebut tadi, yang penting kena sebahagian daripada dahi. Walaupun rambut kena. Bukan kata 2-3 urat. 300 pun, kalau sebelah je contohnya, lagi sebelah terbuka, tak ada masalah. Yang penting sebahagian daripada dahi tu terbuka dah. Kena, tak berlapik. Yang penting sebahagian daripada dahi, bukan keseluruhan dahi. Jadi kalau rambut dia contohnya turun macam ni kan, sengit macam ni. So ada 1/3 daripada dahi dia boleh kena. Contohnya, sah, tak ada masalah. Yang penting kita tengah bincang tengah sah kan, sah, tak ada masalah. Even kalau rambut dia tutup semua, tapi ada sikit-sikit jarak-jarak tu, dan jarak-jarak tu boleh kena, macam tak tebal lah kan? Boleh. Yang penting ada kena sebahagian daripada dahi. Itu je. Contohnya dia nak alih kepada kopiah dia ke rambut dia ke bila dia nak sujud. Jadi bila dia nak sujud, dia tarik dulu. Okey. Dia tarik dulu, kemudian baru dia sujud. Okey. Adakah maksudnya sempurna keadaan dia sujud tu? Sebab anggota lain dah sampai, tinggal sebelah tangan ni dan juga dahi belum sampai kan? Tak ada masalah. Yang penting ada tumaninah, macam soalan tadi. Apa? Waktu tengah semayang tu, tengah sujud tu dia angkat tangan dia. Sah. Ataupun baru nak sujud tu, macam soalan imam kita, waktu nak sujud tu tangan belum sampai lagi dia angkat contohnya, dia angkat macam tu, lepas tu boleh letak. Tapi ada waktu yang tumaninah. Yang penting ada waktu yang tumaninah. Kan? Kita memang sebut sunnahnya meletakkan lutut dulu, lepas tu tangan, lepas tu dahi. Tapi katakanlah sebab ada halangan pada dahi dia yang menyebabkan dia kena betulkan, dia kena elakkan. Sebab yang itu lebih penting, sebab ini rukun, syarat mesti kena dahi. Jadi antara syarat yang menyebabkan sah, boleh membezakan sah dengan batal, dengan sunnah, tentu dah syarat terlebih utama. Jadi dia mestilah ni, walaupun mungkin tangan dia terlambatlah letak, tangan dia lambat letak, masih lagi sah. Yang penting waktu dia letak tu cukup masa tumaninah. Jangan dia macam ni, lepas tu terus dia Allahu Akbar, tangan tak letak, tak sah lah. Tapi dia letak sekejap, lepas tu dia bangun balik, dah sah. Kita bincang sah mana yang lebih afdal, tentu sekali tak buat begitu. Yang lebih afdal tentu sekali elakkan daripada rambut tu jatuh, pakailah kopiah atau topi. Itu je lah saya. Kita sebut benda ni juga pada orang yang pakai serban yang terlampau tebal, pun kena jaga. Serban terlampau tebal tutup macam ni kan, kan orang suka buat serban macam ni. Jadi bila macam ni, lepas tu tebal, bila tebal berlapis-lapis, dia sujud atas serban dia, dia tak sujud atas dahi dia. So dahi dia tak kena, dia cuma serban dia je yang kena. So dahi tak kena ke tempat sujud, itu tak boleh. Yang tu kena jaga-jaga. Siapa yang pakai serban tebal-tebal tu kan. Biasanya orang kalau belajar dia tak buat macam tu. Serban tebal tak ada masalah, tolak sikit ke atas, jangan macam tu lah. Bila macam ni nampak sangat tak belajar kan. Lagi-lagi waktu semayang pun macam tu juga, problem lah. Paling tidak kalau pun dipakai macam tu, waktu semayang dia akan tolak sikit ke atas, bagi dahi dia pasti boleh kena ke tempat sujud tanpa berlapik. Selesai kita dengan sujud. Ya. Macam mana? Ini mesti bawa datangan, bawa sampai. Tadi kita dah bincang letak bantal lagi siap. Kan kata letak kain lidah. Kan mesti lambat-lambat kan. Tadi kita dah bincang letak bantal pun sah, bukan kata letak kain lidah.
Tapi jangan letak sampai 5 biji bantal. Letak kain lidak 5 helai pun tak apa. Tak ada masalah. Sebabnya kita kata yang pentingnya adalah kepala dan bahu jangan lebih tinggi daripada punggung. Selagi mana lagi rendah daripada punggung tak ada masalah. Kepala dan juga bahu. Okey. Bab lapik tak lapik itu dia tengok kepada pakaian yang waktu tu bukan pakaian saja, apa yang bergerak dengan pergerakan kita. Kalau kita letak atas lantai tak ada masalah, itu bukan bergerak dengan pergerakan kita. Serban beza, serban dia bergerak dengan pergerakan kita. Kita letak atas kepala kita, itu beza dia. Kain yang saya pakai sekarang ni, contoh kalau saya pakai macam ni, dia bergerak dengan pergerakan saya. Jadi bila saya sujud macam ni tak sah. Sebab saya sujud di atas kain yang saya pakai. Kalau saya tak pakai, saya letak je bawah, tak apalah. Bagus sebenarnya soalan tu, sebab ada orang cakap tak sah. Saya tahu. Itu pasal saya terangkan tadi. Terus bagi contoh bantal, terus lagi senang. Okey, soalan. Ya. Maknanya kain tu cabut ke apa? Oh, panjang gitu. Dia balik pada isu tadi, kain tu bergerak dengan pergerakan dia ataupun tidak. Itu je. Kalau dia bergerak dengan pergerakan dia, maka tak sah. Tapi kalau tak bergerak langsung dengan pergerakan dia, maka sah. Itu je. Biasalah kadang-kadang ada panjang. Tak biasa, tapi ada. Boleh jadi. Kalau semata-mata contohnya ni, ni biasa berlaku. Imam-imam. Kan, ni. Apa, kita punya wire ni. So, wire ni, bila kita sujud, kadang-kadang, dia terkatas. So, kita sujud atas wire ni. Macam ni kan. Ini tak dikira sebagai apa menghalang, selagi mana kena pula bahagian yang lain. Sebab bila kita sujud, ada lagi bahagian yang kena. Bahagian sini kena, contoh ya. Yang sini kena. Sah lah. Kecuali wire ni penuh-penuhnya semua macam ni kan. Dia bergulung-gulung macam ni tutup semua kan. Dan memang tutup habis. Tu memang tak sah. Kan. Teruk sangat imam tu pun. Dia biar kenapa? Ya. Jadi tadi Ustaz kata sekiranya dia sujud tapi sebahagian kena dahi, sebahagian kena kain sibah, dibenarkan. Tak ada salah. Dan persoalan sekarang ini, dia sujud dia pakai kain sibah itu, tetapi bila dia sujud kena kain sibah sebahagian, kena lantai sebahagian dari sebelah kanan. Bagaimana hukum? Yang tu sah. Sebab sebahagian. Jadi kita kata yang kita masukkan tadi kalau tertutup habis. Sebab saya bagi contoh tadi macam ni, tutup habis. Kalau tutup habis, baru dah tak sah. Sebab semua dahi saya ditutup dengan kain ni. Tapi kalau tutupnya macam ni, soalannya macam ni lah maknanya kan. Yang tutup sebahagian je. Jadi lagi sebahagian kena. Boleh. Ya. Ya. Ya, yang selalu jadi muslimat lah. Orang lelaki pun kadang-kadang dia pakai kain ni lah, kain selendang ni dia panggil kan, lidah ni. Sama tak? Ataupun kadang kita letak ke atas. Kan? Bila kita letak ke atas, dia panggil kinak. So bila dia pakai letak ke atas, lepas tu tertutup juga. Itu pun kena jaga lah. Orang perempuan kain telkom lah biasanya. So kain telkom, jangan sampai tutup habis dahi tu bila sujud. Itu je lah. Jangan tolak ke depan tangan tu. Dia pergi tolak tangan tu sebab tangan nak kena bagi tempat konon-kononnya kena letak kat tempat atas lantai. Masalahnya dia tolak ke depan, dahi dia pula yang pergi sujud atas kain telkom. Daripada benda yang sepatutnya sah jadi tak sah. Dengan sebab pergi belajar daripada influencer. So tak payah tolak-tolak. Dia tolak ke depan, dia pergi sujud atas kain telkom tu. Dan jadi tak sah pula. Okey, Wallahu a'lam.
Ada soalan lagi pasal sujud? Tak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahlah sujud kita semua. Jadi kita tak bincang bab sunnah lagi macam kita sebut tadi Sunnah sujud ada banyak. Ada banyak lagi sunnah sujud. Nanti kita bincang nanti. Kita bincang sah dulu. Yang penting sujudnya sah. Okey. Bila sujud tak sah semayang. Jadi itu sebab pentingnya belajar bab sah ataupun batal. Sebab di dalam kitab fiqh ni kita belajar bab rukun dulu. Dah habis rukun baru kita bincang bab sunnah pula nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'al kutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.